Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin 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 ya rabbal alamin. Pihak pengurusan, rakan-rakan guru serta staf MRSM Gemencir yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, sekali lagi pada tahun ini kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, dan kini alhamdulillah kita sedang berada di hari-hari yang terakhir, 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi rakan-rakan guru yang dirahmati Allah, insya-Allah saya dipertanggungjawabkan untuk mengisi satu slot lah untuk maknanya pengisian kita sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi rakan-rakan guru yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini dapat memberi peringatan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kerana dalam Islam ini kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Sesungguhnya tazkirah ataupun peringatan ini memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, oleh kerana agama ini merupakan satu nasihat, maka kita dituntut oleh Nabi SAW untuk senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang berguna kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, dan juga orang-orang yang kita kenali. Jadi insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan berkenaan dengan fadlul ashril akhir min Ramadan, kelebihan 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, yang mana sekarang ini kita sedang berada padanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru dan staf yang dirahmati Allah sekalian, disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimanakah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi kita ini sebagai seorang Islam, tidak kita mesti mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Kita mesti tahu macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan isteri, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan para sahabat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan seharian baginda, kan, bagaimana daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, kan, macam apakah kehidupan ataupun rutin
kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wudu, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di pasar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalat dengan para sahabat. Jadi ini semua rakan-rakan guru yang dirahmati Allah dan juga staf kita kena tahu. Barulah maknanya kita dapat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita niat hendak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah nanti di hari akhirat nanti kita akan mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ini kita berada di bulan Ramadan dan kita sedang berada di penghujung Ramadan. Kita mesti tahu bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan bulan Ramadan. Kan bagaimanakah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi saya bacakan hadis yang menceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairi, tidak seperti mana melebihi kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari yang lain. Dan dalam hadis yang lain juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetatkan kainnya dan menghidupkan malamnya dan membangunkan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang ketiga, hadis yang disebut dalam Musnad Imam Ahmad, yang berbunyi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitu al-'ishrina bi salatin wa naumin fa idza kana al-'ashru shammara wa shadda al-mi'zar. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampurkan 20 hari awal dalam bulan Ramadan dengan solat dan tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hari yang pertama dalam bulan Ramadan sampai hari yang ke-20 Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam campur adukkan antara tidur dan juga solat. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyakkan ibadat juga, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam campurkan kan dengan solat, dan ada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berehat, tidur kan. Itu 20 hari yang terawal dalam bulan Ramadan kan. Fa idza kana al-'ashr shammara wa shadda al-mi'zar. Maka apabila masuk saja 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mempertingkatkan lagi amal ibadat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetatkan kain, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu fokus dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada pada 10 hari yang terakhir kan. Sehingga kan ada riwayat yang menjelaskan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan keseluruhan malam dalam bulan Ramadan, bermula pada maghrib sampailah ke subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur langsung. Ada ulama cakap ada juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur tetapi amatlah sedikit kan. Banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam yang terakhir dalam bulan Ramadan ini dengan melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Dengan solat malam, baca Quran, zikir kan, dan amal ibadat yang lain. Jadi
rakan-rakan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan kepada kita bahawa kelebihan hari yang 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Kan kerana apa? Kerana Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh melaksanakan, mempertingkatkan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari yang lain. Kan? Seperti mana hadis yang 3 hadis yang saya bacakan tadi. Kan? Jadi di sini disebut amal ibadat yang Nabi SAW lakukan pada 10 hari yang terakhir ini mengandungi dengan memperbagaikan amal ibadat. Bukan hanya Nabi SAW qiyamul lail saja, tetapi Nabi SAW melaksanakan pelbagai amal ibadat pada 10 hari yang terakhir. Kan Nabi SAW solat, kan solat fardu, solat sunat, kan. Kemudian Nabi SAW baca Quran, berzikir, kan. Nabi SAW bersedekah, dan juga amal ketaatan yang lain, kan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan tadi itu, Nabi disebutkan Nabi SAW yashuddu mi'zarahu. Yashuddu mi'zarahu itu maksudnya adalah mengetatkan kain. Bermaksud apa? Nabi SAW ya'tazilu nisa'ahu liyatafarragha lis-salati wadh-dhikr. Nabi SAW tidak menggauli isteri baginda, kan. Untuk apa? Untuk apa Nabi SAW tidak menggauli isteri-isteri baginda? Untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Dan Nabi SAW menghidupkan malamnya dengan melakukan solat malam, membaca Al-Quran, berzikir, kan. Kerana apa? Kerana kemuliaan hari yang terakhir pada bulan Ramadan, dan juga tujuan utamanya juga adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar, kan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah, kerana malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang terdapat pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, kan. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadr fil 'ashril awakhir min Ramadan. Carilah, Nabi SAW suruh kita cari malam Lailatul Qadar ini pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh memfokuskan melaksanakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan untuk apa? Mencari malam Lailatul Qadar, kan. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ditanyakan kepada kita bagaimanakah ibadat Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar, macam mana ibadat Nabi bagaimanakah ibadat Nabi SAW pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, kan. Adakah Nabi SAW pada malam-malam yang 10 ini Nabi SAW hanya melakukan qiyamul lail sahaja, kan. Daripada malam tu sampai subuh, kan, ataupun sebelum masuk waktu subuh itu Nabi SAW hanya melaksanakan solat qiyamul lail sahaja, ataupun Nabi SAW melaksanakan ibadat-ibadat yang lain, kan. Di sini satu persoalan, kan.
Jadi jawapannya adalah, rakan-rakan guru dan staf yang dirahmati Allah, adalah Nabi SAW menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir ini dengan apa? Dengan mempelbagaikan amal ibadat padanya. Nabi SAW tidak hanya melaksanakan qiyamul lail sahaja, solat malam, solat tahajud sahaja, tetapi Nabi SAW mempelbagaikan ibadat, kan? Dengan solat, dengan solatnya, dengan berzikir, dengan baca Al-Quran, dan juga ibadat-ibadat yang lain, kan? Hal ini seperti mana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Aisyah kata, aku tidak ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melaksanakan ibadat solat sahaja pada waktu malam sampailah waktu pagi. Maksudnya apa? Maksudnya ibadat Nabi SAW bukanlah hanya melaksanakan solat saja, kan? Maknanya Nabi SAW mempelbagaikan amal ibadat, kan? Pada malam hari ataupun pada siang hari dengan solat malam, baca Quran, berzikir, bersedekah, dan juga ibadat-ibadat yang lain. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah adalah orang yang paling tahu mengenai keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Aisyah merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rakan-rakan guru dan staf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah, maknanya sama-sama kita menghidupkan malam kita, kan? Menghidupkan malam kita dengan melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Kalau di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, mereka memang menghidupkan malam-malam hari-hari yang 10 terakhir pada bulan Ramadan, kan? Ada qiyamul lailnya, kan? Ada qiyamul lailnya bermula pada pukul 1.30, pukul 2 macam tu. Dan qiyamul lail dia sangat panjang sekali, kan? Bacaannya imam sangat panjang. Betul-betul mereka mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kalau kita baca bagaimanakah solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam sampai bengkak kaki baginda, kan? Sampai bengkak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Menunjukkan betapa lamanya solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, maknanya di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, mereka betul-betul mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak silap saya, kalau dalam solat tahajud yang diadakan di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu, mereka satu rakaat lebih kurang 2 muka setengah. Satu rakaat, maknanya dua rakaat 5 muka mereka baca, kan? Mereka baca, maknanya betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW, memanjangkan bacaan dalam solat malam, kan? Kita tengok Nabi SAW adalah satu manusia yang sebaik-baik manusia, manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa, kan? Dosa yang yang lalu dan juga dosa yang akan datang. Nabi Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa. Nabi SAW adalah seorang yang maksum, kan? Tetapi kita tengok, kalau kita tengok macam mana ibadat Nabi SAW, sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki, kan? Apabila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapakah engkau ini adalah orang yang Allah Ta'ala telah ampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, kenapakah engkau masih lagi melaksanakan amal ibadat sampai engkau solat sampai bengkak kaki-kaki engkau? Maka dijawab oleh Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, tidaklah aku ini melainkan ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi SAW, satu manusia yang Allah Taala dah ampunkan dosa, kan? Apatah lagi kita ini yang banyak dosa. Kalaulah kita ini tidak melaksanakan
mempertingkatkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita ni sekarang ni berada dalam bulan Ramadan, maka amatlah rugi kan, malu kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dan cakap dan itu adalah berkenaan dengan menghidupkan malam, menghidupkan malam pada hari-hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Dan antara perkara yang kita boleh ambil faedah daripada hadis yang 3 hadis yang saya bacakan tadi itu adalah Nabi SAW selain daripada ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, Nabi SAW juga ayqadha ahlahu, Nabi SAW juga membangunkan ahli keluarganya. Kan Nabi SAW kejut isteri-isteri dan juga anak-anak baginda Nabi SAW untuk sama-sama melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama menghidupkan malam dengan solat malam, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada disebut, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi SAW disebut di sini, dikata annahu kana yatruqu Fatimah wa Aliyan lailan fayaqulu lahumā ala taqumani fatusalliyan. Nabi SAW mengetuk pintu rumah Sayyidina Ali dan juga Fatimah radhiyallahu anhuma, dan Nabi SAW kata apa? Ala taqumani fatusalliyan. Nabi SAW kejut, hendaklah kamu bangun dan kamu melaksanakan ibadat solat. Kan? Tengok Nabi SAW mengejutkan anak baginda, kan? Dan disebut juga dalam hadis yang lain, wa kana yuqidhu Aisyata bil-lail idza qada tahajjudahu wa arada an yutira. Nabi SAW juga mengejutkan Aisyah untuk apa, melaksanakan solat malam, kan? Dan rakan-rakan guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat dalam hadis yang dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW bahawa maknanya Allah Taala merahmati seorang lelaki yang mana pada malam hari dia bangun pada waktu malam dan dia kejut ahli keluarga dia untuk melaksanakan solat malam, kan? Dan maknanya dalam hadis itu disebut seorang lelaki yang bangun pada waktu malam dan dia renjis air di muka isteri dia ataupun ahli keluarga dia yang lain untuk apa? Untuk melaksanakan solat malam, kan? Disebut rahimallah, Allah Ta'ala merahmati lelaki yang melakukan perbuatan tersebut, yang membangunkan ahli keluarganya untuk apa? Untuk melaksanakan solat malam, kan? Dan perbuatan membangunkan ahli keluarga ini bukan sahaja dibuat oleh Nabi SAW, tetapi juga dibuat oleh para sahabat, kan? Antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, disebut dalam sebuah athar yang terdapat dalam kitab Muwatta Imam Malik, anna Umar bin Al-Khattab kana yusalli min al-lail ma syaa Allah ay yusalli. Yang bermaksud Sayyidina Umar ini apabila solat malam, maka idza kana nisful lail, apabila berlalu setengah malam, ayqadha ahlahu lis-salat, dan dia pun membangunkan ahli keluarganya untuk melaksanakan ibadat solat, kan? Yaqulu lahum as-salah as-salah, dan Sayyidina Umar kata solat, kan? Dan Sayyidina Umar membaca ayat wa yatlu hadhihi al-ayah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ayat yang bermaksud suruhlah ahli keluarga kamu melaksanakan ibadat solat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas
ketika melakukan amal ibadat solat. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Mereka ini begitu menghidupkan malam-malam hari yang terakhir dalam bulan Ramadan yang kita boleh contohi, kan. Jadi kita boleh bangunkan isteri kita, anak-anak kita untuk melaksanakan solat malam. Kalau tak boleh, maknanya melaksanakan solat malam yang banyak, kita dapat buat sedikit pun tak apa, kan. Sebelum sahur tu, contohnya kita sahur dalam pukul 5 suku, kan, ataupun 5.20, kita boleh bangun dalam pukul 4.30 ataupun pukul 4.45, kan. Kita boleh kita bangunkan anak-anak kita, dan kita boleh solat sama ada berjemaah ataupun bersendirian, kan. Ataupun kalau paling kurang pun rakan-rakan guru dan staf yang dirahmati Allah, kalau tak boleh nak melaksanakan tak boleh nak bangun awal, kita boleh solat 2 rakaat pun sudah mencukupi, kan. Kita solat 2 rakaat pun sudah mencukupi. Sebelum kita sahur tu, kita bangun awal sedikit, pukul 5 contohnya, ambil wudu, kemudian kita solat tahajud 2 rakaat. Itu pun sudah mencukupi. Mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rebut, kan, peluang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, antara amal ibadat yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam bulan Ramadan adalah Nabi SAW beriktikaf di masjid, kan. Disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-'ashr al-awwal min Ramadan, thumma i'takafa al-'ashr al-awsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mula Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang awal pada bulan Ramadan. Thumma i'takafa al-'ashr al-awsat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 yang pertengahan pada bulan Ramadan. Thumma utitu faqila li innaha fil 'ashr al-awakhir. Kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha fil 'ashr al-awakhir. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Faman ahabba minkum ay ya'takif falya'takif. Maka barang siapa di kalangan kamu yang suka untuk beriktikaf, maka hendaklah dia beriktikaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kan. Jadi antara amal ibadat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, bermula daripada 21 Ramadan sampailah petang raya, kan. Sampailah petang raya Nabi SAW beriktikaf di masjid, kan. Dan antara tujuan Nabi SAW beriktikaf di masjid ini pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan adalah kerana apa? Kerana Nabi SAW betul-betul ingin memfokuskan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Kerana kita ni, kalau kita berada di masjid, kita lebih fokus, tak ada gangguan, kan. Kalau kita berada di rumah dengan macam-macam, dengan TV-nya, kan, dengan anaknya, kan, dengan macam-macam urusan dunia, kan. Tetapi bila mana kita duduk di masjid,
kita duduk di masjid, kita boleh maknanya memfokuskan diri kita betul-betul tumpu melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan oleh kerana itu Nabi SAW bila masuk saja 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, Nabi SAW beriktikaf di masjid, kan. Dan diikuti oleh isteri-isteri baginda Nabi SAW, kan. Dikatakan isteri-isteri baginda Nabi SAW disebut dalam hadis, dia buat khibak macam kemah, kan. Kemah untuk mereka beriktikaf, kan, di masjid Nabi SAW, macam kawasan lah, kan, ataupun macam disebut khibak ni kemah untuk maknanya mereka beriktikaf di masjid, kan. Kalau di Masjid Nabawi ataupun Masjid Haram, memang mereka menghidupkan sunnah iktikaf ini, kan. Kalau 21 Ramadan ni penuh masjid, dan mereka beriktikaf ni bukan macam kita beriktikaf. Mereka beriktikaf ini bermula daripada 21 Ramadan sampai petang raya baru balik. Memang tak balik rumah. 10 hari beriktikaf di masjid. Mereka bawa anak-anak mereka, bahkan isteri-isteri mereka pun beriktikaf di tempat perempuan, kan. Anak-anak mereka bawa dalam masjid. Dan memang dibenarkan oleh pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Betul-betul mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Di Malaysia pun ada sunnah iktikaf ini, tetapi maknanya sekarang ini kita berada dalam suasana PKP, kan. PKP yang tidak membenarkan untuk kita pergi ke masjid. Jadi rakan-rakan guru dan staf yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walau bagaimanapun kita boleh buat di rumah, kan. Kita boleh buat di rumah, maknanya kalau kita tak iktikaf pun kita penuhilah amal kehidupan seharian kita di 10 hari yang terakhir ini dengan memperbanyakkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Lebih lagi sekarang ni kita ni pun, kan, tahun ni kita tak ada raya, kan. Ada raya tapi tak macam tahun-tahun yang lepas, kan. Tak boleh nak pergi menziarahi, kan. Jadi tidak banyak persediaan lah untuk kita buat, kan. Maknanya kita boleh fokus dekat rumah kita, kan. Kita peruntukkan satu ruang untuk kita solat berjemaah di situ, dan kita duduk di situ, kita baca Quran, kan, kita berzikir, kan. Maknanya memperbanyakkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ, kan. Maknanya yang saya nak sampaikan di sini adalah janganlah 10 hari yang terakhir ini kita banyak menghabiskan masa kepada perkara-perkara yang lara. Tengok handphone, banyak tengok handphone daripada mengaji Al-Quran. Banyak tengok TV, banyak tengok drama, kan. Sekarang ni pula ada drama Nur pula, kan. Dan maknanya kita boleh nak tengok, tetapi sedikit sajalah. Biar lebih kita buat amal ibadat daripada kita buat benda-benda yang lain, kan. Benda-benda yang lain, kita maknanya biarlah baca Quran kita lebih banyak, biarlah zikir kita lebih banyak, biarlah solat sunat kita lebih banyak daripada kita bermain dengan gadget, daripada kita menonton televisyen, kan, daripada kita melaksanakan hal-hal keduniaan, kan. Banyakkan sedekah, banyakkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rakan-rakan guru yang dirahmati Allah, kita tidak tahu adakah Ramadan yang akan datang, kan. Kita dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu, kan, bila kita akan mati, kan. Betapa ataupun berapa ramai kawan-kawan kita yang Ramadan yang tahun lepas dia berada bersama-sama dengan kita, kan. Dia bekerja dengan kita, dia berada dengan kita, kita mesej dia, kan. Tetapi Ramadan pada tahun ini, mereka ini tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mereka ini telah pergi meninggalkan kita.
Dan ajal maut ini, rakan-rakan guru dan staf yang dirahmati Allah, tidak mengenal usia. Yang tua, yang muda, semuanya meninggal. Kan? Kan kalau kita tengok sekarang ini, orang sihat ke orang tak sihat, semua meninggal. Orang sakit iyalah meninggal, kan? Sekarang ni kita tengok orang-orang yang sihat pun meninggal juga. Kan kita tengok sebagai contoh pelakon Ashraf Sinclair, kan? Kita tengok dia dengan usia 40-an, yang sihat, kan, badan yang sedap lah, badan yang tough, sihat. Kita tengok dia, kan, dengan main gymnya, dengan sihat, tetapi meninggal, kan? Jadi maknanya ajal maut ini tidak mengenal usia. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap daripada kamu itu ada ajalnya, maka apabila ajal ini datang kepada mereka, maka sekali-kali tidak Allah Subhanahu wa taala tidak akan melewatkan dan tidak akan kedepankan. Bila datang ajal kita, maka kita tak boleh nak lari, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi oleh kerana itu, maka kita anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir. Bila mana kita anggap ini adalah Ramadan yang terakhir, kita akan memaksimumkan amal ibadat kita, kan? Nabi SAW, ada satu hadis Nabi SAW bersabda, laksanakanlah solat ka'anna salatu muwadda'in, seperti mana solat selamat tinggal. Maknanya bila kita laksanakan ibadat solat tu, kita anggap ini adalah solat yang terakhir kita. Lepas ni kita mati. Barulah maknanya bila kita solat itu dengan penuh kekhusyukan, sebab kita rasa kita nak mati dah lepas ni. Bila kita orang kalau dia dah tahu dia nak mati, dia akan betul-betul bersedia untuk kematian, kan? Jadi kita ni, sebab kita tak tahu kita nak mati bila, sebab itu kita ini banyak larak, banyak leka, kan? Jadi saya menasihati diri saya dan juga rakan-rakan guru dan staf yang dirahmati Allah, maka rebutlah peluang, kan, di penghujung Ramadan ini kita memaksimumkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itu dahululah sedikit perkongsian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerima, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba kita ini hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang menghidupkan 10 hari-hari yang terakhir dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir sekali menjadikan kita, lepas saja daripada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.